Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni macam biasa kita akan buat live menjawab persoalan-persoalan yang ditujukan kepada saya berkenaan dengan fitness. Alright. Sebelum saya go any further, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton saya, yang memberi support kepada saya and everything. Saya ucapkan 1000 kali terima kasih. Saya tak tahu nak ucapkan berapa kali terima kasih, tapi saya rasa itu pun tak cukup sebenarnya, sebabkan korang banyak saya support dalam macam-macam segi, moral support dan sebagainya, dan saya really appreciate all these gestures yang diberikan kepada semua lah, daripada korang semua. Jadi saya nak ucapkan terima kasih lagi sekali disebabkan selalu berada dengan saya ketika saya buat live, selalu memberi support kepada saya dalam menjadikan matlamat saya untuk membantu lebih ramai lagi orang untuk menurunkan berat badan, satu benda yang lebih possible lepas ni. Hello, Assalamualaikum Syahrizan Sutri. Hello Rosita Badrum. Hai Zalina Kasim. Hello Welders Riders. Hello semua yang ada dekat sini. So again, saya nak ucapkan terima kasih. Saya nak ucapkan tahniah juga kepada semua yang ada dekat sini. Kenapa saya ucapkan tahniah? Kenapa saya nak ucapkan tahniah? Sebabkan dalam banyak-banyak live yang ada dekat luar sana, tak banyak orang akan share something yang benda yang bermanfaat kepada semua orang. Saya punya misi pada beberapa misi saya dalam bisnes ni adalah untuk memberi manfaat kepada semua orang. Maksud saya adalah saya akan cuba membantu lebih ramai orang lagi untuk mendapat kesihatan yang lebih baik. Maksud saya, untuk mendapatkan kesihatan lebih baik tu, you kena jaga pemakanan, you kena jaga you punya lifestyle. So insyaAllah dengan cara yang saya approach, saya preaching to all the people yang ada dekat sini, saya harap sangat dia akan memberi manfaat. Dan untuk pengetahuan korang, saya baru sahaja siapkan ebook dan saya dah start distribute kepada orang yang nak memerlukan ebook tentang 12 tips cara untuk kurus dalam masa 7 hari. Alright. Sebelum saya go any further, saya nak ucapkan hi semua yang ada dekat sini. Hi siapa yang ada dekat sini, saya nak ucapkan terima kasih. Suhana. Hello Zalina Kasim, Zaimah Zakaria. Hello semua yang ada dekat sini. Yes. Saya nak memperkenalkan diri saya kejap, boleh tak? Nama saya Syahrudin. Kepakaran saya adalah membantu mereka yang ada rasa kurang keyakinan diri, rasa tersisih dan rasa rendah diri disebabkan berat badan yang berlebihan. You can call me Syah, your slim expert, your slimming expert. Itu saya nak katakan pada diri saya sendiri. Because saya telah membantu ramai orang, lebih daripada 50 orang mendapatkan berat badan yang mereka kehendaki. Dan saya harap apa yang saya buat ni akan memberi manfaat kepada orang lain juga yang belum lagi kenal saya. Dan saya harap sekiranya video yang saya nak share ataupun live yang saya nak share ini akan membantu orang, saya really hope that you guys can share this video kepada orang lain ataupun tag diorang supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada video yang saya nak share ini. Okay, hari ni saya akan macam biasa saya akan bagi update lah kan, update sikit tentang apa yang saya buat for the since this morning. Macam biasa pagi-pagi saya akan pergi gym, saya akan workout. Saya akan hari ni saya train leg. Lepas tu saya ada buat meeting sikit lagi dengan beberapa orang. Dalam kaki gym saya tu, dekat dalam kaki gym, salah satu sebuah gym di Kajang, untuk memperkemaskinikan tentang marketing, memperkemaskinikan tentang projek yang kami nak laksanakan. InsyaAllah dalam early next year. Dan kami juga memperkemaskinikan juga tentang macam mana caranya ataupun apakah impactnya kepada orang-orang lain. Dan untuk pengetahuan korang, apa yang kami nak buat dalam ni adalah kami akan buat dengan kaki gym ni, kita akan cover dalam banyak aspek untuk membantu korang untuk lebih berjaya menurunkan berat badan. Okay. Macam mana tu? Setengah orang, setengah macam coach kat luar sana, dia hanya fokus kepada physical training. Okay. Ada juga orang yang hanya fokus kepada nutrition. Tetapi apa yang kami buat, kami akan cover both angles.
Okay, both angles tu maksudnya macam mana? Ni hanya untuk kawasan Kajang saya, dan insyaAllah saya akan pastikan lepas ni akan ada lagi banyak gym yang akan participate dalam apa yang saya buat ni kan. So pertama sekali, apa yang akan ada dalam program tu adalah, pertama akan ada customized group coaching ataupun customized group training, customized group exercise, yang mana dia akan lihat sejauh mana kita boleh pergi dalam kita exercise. Sebab ada orang dia tak boleh nak push lebih masa dia exercise. Maksud saya, hai Zaima, hai Zakaria Zaitun, apa khabar? Terima kasih for tagging your friends. Alhamdulillah, saya really appreciate that, because of this is one of the way macam mana saya nampak korang betul-betul appreciate apa yang saya buat kan. So again, untuk yang customized group training ni, apa yang saya dah plan dengan diorang, pertama participant akan mendapat customized group training. Maksudnya macam setiap orang ada restriction masing-masing. Mungkin ada yang sakit lutut, sakit belakang, atau sakit shoulder ke, sakit tangan ke, apa ke semua. So exercise ni akan still membantu untuk increasekan fitness kita, pertama. Kedua sekali, dia juga akan membantu dalam menyelesaikan masalah lutut ke sebagainya kan. Dan semalam saya baru je selesai buat video tentang macam mana cara nak exercise kalau mereka ada sakit lutut. Kalau ada sakit lutut, macam saya dulu ada sakit lutut, saya punya masalah was meniscus tear. Masa saya main bola hari tu, saya gerak badan saya ke kanan, saya nak twistkan badan saya ke kanan, tapi kaki saya maintain. Maksud kaki saya depan ni, badan saya dekat belakang dah kan. So meletuplah lutut saya ni. So sampai sekarang sebenarnya ada rasa sakit tu, tapi Alhamdulillah, despite of rasa sakit tu, saya masih lagi pergi ke gym. Saya masih lagi dapat break saya punya personal record bila saya buat squat. Dan saya Alhamdulillah sekarang ni saya dapat buat squat seberat 120 kg. Itu powerlifter punya ni, tapi well, ada banyak lagi benda yang saya kena improvise lah. So bermaksud kat sini, kalau katakan sakit sekalipun, kita still lagi boleh exercise, kita still lagi boleh membuat aktiviti fizikal, supaya kita punya fitness akan improvise. So dekat dalam customized group training ni jugalah akan membantu juga supaya setiap masalah ataupun setiap kesakitan kita akan menjadi tak lagi menjadi batu penghalang kita untuk kekal aktif. Mungkin ada orang yang tak boleh nak berlari, exercise kan. So this is not the reason not to exercise lah. Hello Armadin, hello Muhammad Ridwan, hai Azida Eliza, Assalamualaikum Nur Hasni Sulaiman, Muhammad Muhazzam, Muhammad Zain, Amy Sabrina, Zalina Kasim, hai. Siapa lagi dekat sini? Saya nak tengok, saya nak sebut nama seorang-seorang. Assalamualaikum Encik Saad Saman, apa khabar? Alright. Okay, saya sebenarnya rasa macam terpanggil untuk menjawab soalan. Sebenarnya saya dah jawab dah soalan ni, tapi saya nak jawab lagi soalan tu dekat sini, dekat dalam live, sebab saya yakin ramai orang tertanya-tanya juga. Ramai orang tertanya-tanya tentang soalan ini. Sebenarnya, apa masalah kalau kita minum air terlalu banyak? Kan? Sebab kan bila kita minum air terlalu banyak. Assalamualaikum Kamilah Abdul Kadir. Halo Syahtari Shah. Nama kita almost sama ah. Sama ah. Okay. Kalau katakan kita minum air terlalu banyak, apakah efek dia? Setengah orang cakap kan, kita kena minum air banyak sebab kita kena minum air banyak sebab kita nak nak release kan, nak clear kan badan kita daripada segala toksin apa semua kan. Tapi betul ke teori tu kan? Betul ke teori tu semua? Hai Zamina Kasim. So teori mengenai tentang minum air terlalu banyak ni, ini saya nak mengupaskan dekat sini secara lebih detail. Bila saya mengupaskan sesuatu tu, saya punya cara lebih pada bentuk medical. Walaupun saya bukan orang medik, cuma saya faham serba sedikit. Sebab this is my passion. Sebabkan benda ni lah juga akan membantu diri saya untuk membantu orang lain. Maksudnya information ataupun knowledge yang saya dapat ni juga, dia akan membantu orang lain untuk dapat turunkan berat badan juga. Sebab
benda ni kita kena tengok bukan setakat dari sudut lifestyle je, tapi dalam sudut fizikal kita, biochemical dalam badan kita, supaya apa yang kita buat tu really akan dapat menurunkan berat badan dalam tempoh masa yang singkat. This is my pledge to you. Seperti mana saya sebut tadi, kepakaran saya adalah untuk membantu mereka yang ada masalah berat badan supaya mereka dapat kembali slim dalam tempoh yang singkat. You can call me slim expert. Oh no, slim expert. Well, itulah dianya apa yang saya cuba nak bantu orang. Alhamdulillah ramai juga yang saya dah bantu untuk mencapai dia punya target weight, dan alhamdulillah the number is still increasing slowly but surely. InsyaAllah semua pun akan dapatlah dia punya benefit dekat situ. So terima kasih kepada Carmila Abdul Kadir. Saya tak call lagi Puan Carmila ni sebab saya was too busy hari ni. InsyaAllah saya akan call esok, sebabkan ada something yang saya nak buat something dengan Puan Carmila ni untuk membantu dia mencapai dia punya target fitness yang dia nak capai. InsyaAllah Puan, saya akan call Puan esok kalau Puan free lah, dalam pukul dalam pukul 11, 12 macam tu kalau boleh, pagi 11 pagi ke 12 tengah hari, insyaAllah. Okay. Hello kereta sewa murah, apa khabar? Hello Syahiza Mijan. Hello Ani Nasir, Atikah Soleha. Hai. Alright. Okay, topik kita tadi, kita cakap tentang apa? Kita cakap tentang apa masalah kalau kita minum air terlalu banyak. Okay, ini masalah dia. Pertama, saya nak trigger dulu satu soalan. Apakah sebenarnya masalah kalau macam mana kita nak tahu kita minum air terlalu banyak? Kan? Macam mana kita nak tahu kalau kita minum air terlalu banyak tu? Apakah indikator dia pada diri kita, pada fizikal kita, apa semua, kalau kita minum air tak cukup dulu? Macam mana kita nak tahu kalau kita minum air tak cukup? Boleh tak jawab sikit? Saya nak bagi soalan quiz sekarang ni kan. Quiz. Siapa yang menjawab soalan quiz saya akan bagi dia how many calorie yang dia perlukan untuk menurunkan berat badan. Siapa nak kat sini boleh komen sekarang. Saya nak tengok siapa yang kat sini yang tahu apakah jawapan kepada soalan macam mana kita nak tahu bila kita minum air ni cukup ke tak cukup. Soalan simple. Macam mana kita nak tahu kita ni minum cukup ke tidak? On average lah kan, kita kena minum 2 liter ke 3 liter sehari. Okay. Macam mana kita nak tahu kita minum lebih ke kurang situ? So soalan saya tadi, macam mana kita nak tahu kita punya water intake pada hari tu cukup ke tidak? Siapa tahu jawapan, siapa dapat jawab dekat sini, saya akan bagi dia, tolong kirakan untuk dia kalori untuk dia dapat turunkan berat badan. So daripada situ kita boleh work further macam mana dia dapat turunkan berat badan. Ataupun kalau dia tak ada masalah berat badan, dia ada masalah nak naikkan berat badan pula kan. Okay, saya akan tolong dia kira macam mana caranya untuk dia naikkan berat badan dengan cara kira how many calories yang dia perlu makan setiap hari. Ikut berat badan. Puan An Adam, dia menjawab adalah dengan cara ikut berat badan. Tak Puan, soalan saya gini, macam mana kita nak tahu kita minum air cukup ke tidak? Apakah indikator, apakah yang menunjukkan pada badan kita, pada diri kita ke, kalau katakan kita cukup ke tak cukup air yang kita minum? It's a good try. Siapa sini yang nak mencuba nasib? Siapa sini yang nak mencuba? Saya akan bagi cara kira, saya akan kirakan kalori untuk dia. Kalau katakan suruh mana-mana personal trainer kirakan untuk dia, dia akan kena bayar lah sedikit duit. Tapi saya bagi for free of charge. Saya akan bagi dia. Nanti saya akan PM siapa-siapa yang dapat jawab soalan ni dengan tepat. Saya akan PM dia, saya akan contact dia, saya akan kirakan untuk dia dan saya akan explain kat dia macam mana cara nak faham benda ni semua. Alright, siapa lagi nak mencuba? Soalan dia tadi, macam mana kita nak tahu kita minum air ni cukup ke tidak? Hello Khairul Faiz. Okay, siapa sini nak jawab soalan, boleh jawab je dan kita tengok siapa sini yang paling power dekat sini. Right, hello Dam Muhammad Fadlil Hakim.
Thank you for the love, thank you for the likes. I really appreciate your engagement. Saya really appreciate your comment and your nampak video yang saya share ni adalah something yang akan memberi manfaat kepada semua. Alright. Okay. Alright. Siapa dekat sini tahu jawapan kepada soalan saya tadi tu? Soalan saya tadi adalah soalan saya tulis kat sini. Soalan macam mana nak tahu how kita minum air cukup ke tak pada hari tu? Faham? Soalan saya tanya kat situ. Zaz, siapa dapat jawab soalan ni, saya akan bagi dia hadiah. Apakah hadiah itu? Hadiah dia adalah saya akan bantu dia kirakan kalori untuk dia sama ada naikkan berat badan ataupun untuk kuruskan badan, bergantung kepada apakah yang korang nak capai. Alright? Okay. Nampak gayanya macam tak ada siapa yang dapat jawab soalan ni. Tak ada siapa. Daripada jawapan ni Arif Mardiah, dari bibir mulut berasa air dalam badan. Itu pun betul juga. Saya appreciate your answer. Tengok warna air kencing. Exactly bro. Exactly. Siapa jawab tu? Muhammad Hanif Muhammad Edir. Saya okay, Muhammad Hanif, lepas habis live ni saya akan contact sekejap lagi. Saya akan contact dan kita akan bercommunicate through WhatsApp, kan? Macam mana caranya untuk kita tahu how many calories yang you perlukan. Okay, jawapan dia seperti mana yang Encik Muhammad Hanif bagi tahu tadi. Jawapan dia adalah tengok pada warna air kencing. Exactly. Terima kasih. Terima kasih. Itulah dia punya jawapan. Tengok kepada warna air kencing. Alright. Kalau warna air kencing kita macam warna cerah-cerah, bermaksud kita dah cukup dah air dalam badan. Maksudnya water intake kita dah cukup dah. Tapi kalau katakan warna air kencing kita lebih pekat, sampailah warna oranye, even sampai kemerah-merahan kan. So maksudnya kita betul-betul dehydrated. Dan efek dia adalah bibir mulut berasa kering dan kurang air dalam betul. Encik Arif Mardiah pun saya akan contact juga, sebabkan you are almost there. So saya akan contact juga dua orang ni. Saya akan contact siapa tadi? Muhammad Hanif Muhammad Edir dan Arif Mardiah. Saya akan contact dia sebentar lagi lepas habis live, insyaAllah. Okay, macam mana cara kita nak tahu adalah tengok kepada warna air kencing. Alright, warna air kencing tu memainkan peranan sangat penting dalam menunjukkan sama ada kita ni cukup tak air dalam badan. So kalau katakan bila kita minum air cukup, warna air dia akan jadi warna kecerah-cerahan. Kalau tak cukup, again dia akan jadi warna yang tak berapa nak cerah. Dia akan jadi warna macam gelap-gelap sikit, warna oranye dan sebagainya. Alright, saya dah message dah kepada Muhammad Hanif Etir, dah PM dah kejap tadi tu. So nanti tolong reply saya punya message. InsyaAllah kita akan bercakap secara detail tentang how much calorie yang you perlukan. Alright. Boom. Saya pun dah message pada Arif Mardiah juga. Dan saya nak rasa macam nak contact juga pada mana tadi? Ding. Mana tadi ada seorang lagi kakak ni, dia reply kan. Adam, saya pun akan message dia juga, sebabkan saya rasa macam why not give it a go. Kita tolong sesama sendiri. Sebab apa? Sebab bagi saya bila saya dapat membantu korang, dapat message korang tentang hal ni, dapat berkomunikasi dengan korang, saya dapat rasakan macam seolah saya dapat buat sesuatu kepada komuniti saya kan. Jadi saya tahu masalah rakyat Malaysia, banyak masalah rakyat Malaysia sebenarnya, tapi yang paling kritikal sekali adalah, tahukah anda bahawasanya 45% rakyat Malaysia yang adult adalah
terdiri daripada golongan obes. Nombor 1 di Asia Tenggara. Malaysia adalah sebuah negara yang paling obes sekali di Asia Tenggara, dan Malaysia juga di kalangan kanak-kanak adalah second terobes sekali di Asia Tenggara selepas Brunei. Jadi kita nombor 2 dapat silver di kalangan kanak-kanak dalam kategori kanak-kanak, dan kita dapat gold medal di kategori adult, golongan yang paling obes sekali di Asia Tenggara. So kita tepuk tangan sikit. Malaysia boleh. So itu yang saya nak cuba bantu sekarang. Saya nak cuba bantu menurunkan masalah yang saya sebutkan ni. Okey. Oh, okey. Zaima kena pergi gym ke? Jap, tentang mana ni? Puan Zaima, minta maaf, saya dah lost sikit tadi. Mungkin saya cakap banyak sangat, saya tak dapat tengok soalan tu. Kena pergi gym ke maksudnya? Alright, ada satu soalan, betul ke berat badan dengan 25 bahagian 25 air yang sesuai untuk diminum setiap hari? Okey. Saya tak pernah, Encik Mustafa Kamal Fasha Muhyin, saya tak pernah dengar teori tentang bahagikan berat badan dengan 25 untuk dapatkan berat air. Contohnya, kalau saya bagi contoh tentang diri saya sendiri, berat badan saya 86 kilo. 86 kilo bahagi dengan 5, 25 25, so saya perlukan 3 kilo. Saya kena minum dalam 3 liter air sehari, air kosong. Mungkin betul lah kot. Sebab saya pun tak pernah tengok dia punya tu. Cumanya saya biasa tengok sejauh mana kita perlukan air berdasarkan warna air kencing saya. So dengan warna air kencing saya tu, saya boleh dapat indication sama ada saya cukup tak minum air pada sesuatu hari tu. Saya harap saya dapat menjawab soalan Encik Mustafa Kamal Fasha Muhyin. Mungkin itu pun satu teori yang menarik juga. Nanti saya akan cuba study balik tentang tu. If saya dapat jawapan tu, saya akan share dekat semua orang yang ada dekat sini, supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada apa yang saya share ni. Okey. So, mari kita tengok satu persatu. Boleh tak kita kupaskan sedikit demi sedikit tentang apakah yang akan berlaku sekiranya kita minum air yang terlalu banyak. Tadi kita dah menjawab macam mana kita nak tahu macam mana kita nak tahu kita ni cukup air ke tak cukup air ke yang kita minum kan. So berdasarkan warna air kencing. Now soalan dia, kita tahu kalau katakan kita tak minum air banyak, apa akan jadi? But now apa akan jadi kalau kita minum air terlalu banyak? Sampai satu tahap ada orang pernah cakap minum 6 ke 7 liter sehari. So let's have a look sekarang. Okay, bila kita minum air, sekiranya kita tak ada masalah internal organ, kita tak ada masalah jantung ke, tak ada masalah buah pinggang, especially dua organ tu. So apa akan jadi macam ni? Pertama, bila kita minum air terlalu banyak, darah kita akan cair. Apa akan jadi bila darah kita akan cair? Hai, botak cute. Apa akan jadi bila darah kita cair? Darah dekat dalam sel darah tu akan berpindah ke sel-sel lain dekat dalam badan kita. So bila dia berpindah ke sel-sel lain dalam badan kita, apa akan berlaku adalah ada dua benda akan berlaku. Pertama sekali, kandungan garam di dalam badan kita akan makin rendah. So apa efek bila kandungan garam dalam badan kita makin rendah? So kita akan ada masalah. So to cut it short, kita akan ada masalah-masalah otak. Otak kita akan membengkak. Sel-sel badan kita pun akan membengkak juga. Alright. Kejap saya reply jawapan tu. Bila kita dah minum air terlalu banyak, efek tadi akan pergi ke otak. Otak akan membengkak. Otak pun akan membengkak juga, sama juga dengan sel-sel badan yang lain kecuali sel darah, sebab sel darah tadi dah terkandung air. So dia akan shift liquid tu ataupun air tu kepada sel-sel lain selain daripada sel darah, supaya dia akan jadi tahap sama kandungan air ke dalam semua sel. Dia akan jadi macam cuba nak sama ratakan kan. Efek dia adalah pada otak kita. Otak kita akan membengkak, dan bila otak kita membengkak, dia tak boleh membengkak, dia tak boleh membesar terlalu besar sangat disebabkan otak kita ni tertutup dengan tempurung otak, tempurung kepala kan. So tak boleh membengkak terlalu sangat. So bila dia terlalu push keluar sangat, akan ada beberapa lagi efek yang berlaku.
Am I going too fast ke macam mana? Saya minta maaf if I do that. Okay. Saya ulang balik, bila kita minum air terlalu banyak, sel darah kita akan flooded dengan air, dan disebabkan dia dah flooded dengan air dekat dalam sel darah tu akan shift pergi ke sel-sel yang lain. Bila dia shift ke sel-sel yang lain, kandungan garam dalam badan kita akan drop. Maksudnya nama dia sebagai diluted hyponatremia. Macam mana sebut aku pun tak pasti, but it is the case. Bila jadi macam tu, otak kita pula akan membengkak, dan bila otak kita membengkak dan dia terpush dekat dinding-dinding tengkorak kepala kita, jadi akan banyak benda efek akan berlaku. Antaranya kita jadi susah nak bernafas, kita jadi degupan jantung kita makin slow kan. So bila jadi macam tu, indikator lain dia, kita akan rasa nak termuntah-muntah, kita akan rasa nak terpitam, pengsan, kita akan rasa mungkin kita akan sawan juga, sampai satu tahap kita pun akan mati. Itu adalah efek dia. Efek dia pun betul. Yes, betul. Apa yang saya cakap ni adalah berdasarkan from internal organ punya perspektif. Exactly, bila kita minum air terlampau banyak, jantung tak boleh nak pump. Betul. Jantung pun akan efek juga. Air akan turun ke kaki menjadi sembab, bengkak, jantung membengkak sebab tak boleh nak pump terlalu banyak. Exactly. Okay. Exactly. Betul apa yang Cik Arif cakap. Apa yang saya cuba nak sampaikan ni ada juga ada dalam apa yang Tuan Arif ni bagi tahu. Tuan Arif Mardiah bagi tahu. Okay. Point dia kat sini adalah, itu bila kita punya internal organ kita okey. Kalau internal organ kita ada masalah, contohnya macam jantung kita ada masalah dan buah pinggang kita ada masalah, kenapa doktor suggest jangan minum air terlalu banyak sangat? Sebab bila minum air terlalu banyak sangat, air dekat dalam darah akan jadi banyak, dan jantung kita terpaksa nak pump kuat lagi. So bila jantung terpaksa bekerja dengan lebih keras, itulah mungkin akan jadi heart failure. Betul tak apa saya cakap ni, Encik Arif Mardiah? I think you know something yang kita boleh sama-sama share, dan kita boleh sama-sama bagi manfaat kepada orang lain. Saya appreciate for your comment, Encik Arif. Saya suka orang macam ni sebabkan dia akan share something berkenaan dengan fitness, bukan saya seorang. So bila jadi macam tu, saya rasa macam really appreciated lah kan. Really appreciated sebabkan dia sama-sama membantu dengan saya untuk sampai the message. The point is to pass the message around, to get the people attention and awareness, supaya mereka lebih faham tentang macam mana caranya mereka untuk menjaga kesihatan mereka. Saya yakin yang tengok live saya sekarang ni adalah semua pun sihat-sihat, semua pun sihat-sihat lah dan fit-fit. Saya doakan semua pun sihat dan fit-fit lah kat sini kan. Cumanya ada orang lain dekat luar sana kan, 46% kot daripada adult dekat Malaysia. Cuba bayangkan, rakyat Malaysia ada 32 juta. Katakanlah ambil 60% daripadanya adalah adult. 60% daripada 32 juta ada berapa? Saya buat calculation sikit. Ada 19.2 juta. 19 juta rakyat Malaysia yang ada masalah obesity, lelaki dan wanita. 19 juta yang tengah tengok live saya ni baru 19 orang. Ada 19 juta orang kat luar sana yang ada masalah obesity ni, dan kita kena sampaikan this message kepada diorang. Dan saya really appreciate untuk kita sebarkan live saya ni ataupun konten dalam live dalam Facebook saya ni kepada seramai mungkin orang, supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat dekat situ kan. Dan insya-Allah kita akan buat satu movement, saya dan tim-tim saya, dan saya invite sesiapa yang interested to be part of this movement, supaya lebih ramai lagi orang akan dapat kesedaran, membantu mereka untuk dapat turunkan berat badan. It sounds really macam turunkan berat badan je kot, aku pun tahu kan. Semua orang tahu macam mana caranya nak turunkan berat badan, tapi tak semua orang tahu cara yang exactly sesuai untuk dia. Sebab kan lain orang, lain cara approach dia. Saya punya pemakanan tak pernah disamakan dengan orang lain punya pemakanan. Mungkin bila saya makan pemakanan saya akan turunkan berat badan. Bila orang lain makan pemakanan saya, dia akan naikkan berat badan dia. So, faham tak? Alright, saya nak menjawab soalan dulu kan.
Mustafa Kamal Fasha Muhyin tadi beritahu, macam saya kena minum 3.8 liter sehari, tapi saya plus lemon sesuai ke tak berat dalam 95. Okey, sesuai. Okey je. 3.8 liter sehari tu is an okay number lah sebenarnya kan. Biasa saya minum dalam 3 liter macam tu. 3 liter tu bersamaan dengan 12 cawan air, 12 mak air. Tapi saya tak kira pun, saya biasa letak dalam botol, saya top up lah minum air tu kan. Tapi kadang-kadang tak dapat minum juga sebanyak tu kan, sebab terkencing je kerjanya kan. So bila campur dengan air lemon pula, dia membantu juga dalam apa nama tu, dia ada satu dalam badan kita, dia panggil sebagai bias, apa namanya, satu benda lah kan dekat dalam badan kita tu, dia akan terangsang bila kita minum air lemon, air yang bercitric acid ni kan. So benda tu lupa namanya, bias ke blast ke apa Allah Akbar, time ni lah boleh terlupa. So itulah adanya, terbanyak sangat makan semut kot. So bila jadi macam tu, apa akan berlaku lah, dia akan merangsang pengeluaran benda Allah tu. Dia start daripada B sebenarnya, saya lupa bias ke, bukan bias kot kan. Dia akan membantu menyingkirkan lemak dengan lebih cepat lagi, sebab bila kita makan makanan yang berlemak, benda tu yang akan datang dan mencernakan lemak-lemak tu. So bila kita minum air lemon, dia akan membantu serba sedikit untuk membuang lemak-lemak yang sedia ada. Faham tak maksud saya? Okay, alright. Now, kembali kepada topik saya. Hai. Okay, kembali kepada topik saya tadi kan, tentang menjaga pemakanan, menjaga pasal minum air cukup ke tidak kan. So bila kita dapat minum air dengan cukup, insya-Allah kita punya sistem akan regulated well. Kita punya keadaan kita, kenapa kita kena minum air, antara salah satu sebabnya juga selain daripada untuk menjadikan kita punya badan ni beroperasi dengan baik kan, dia juga akan membantu badan kita dapat menahan heat dekat luar sana kan. Sebab kat luar sana panas, tak kisahlah negara mana pun panas. So bila ada air kat dalam badan tu, dia serba sedikit akan membantu, dia akan regulate the heat dekat dalam badan kita juga kan. So it's good juga. Macam kereta, kita kena letak juga coolant water kan, untuk menyejukkan enjin. So kalau tak letak benda tu, apa akan jadi? Enjin kita akan jadi overheat lah. Saya nak tegur sikit siapa dekat sini. Ni yang saya nampak lah, saya tegur Encik Kamal Rizal, Mustafa Kamal, Assalamualaikum. Macam artis lah tuan. Puan Aini, Farhaini, Zainal, hai. Zalina Kasim, hai. Saya dapat WhatsApp tadi, betul ke? Alright, nanti saya akan reply the WhatsApp dengan PM yang korang berikan kepada saya, dan insyaAllah saya akan cuba bantu seramai mungkin orang untuk mereka dapatkan turunkan berat badan. Sebab saya punya misi macam ni lah kan. Sebelum saya tegur dulu. Hai, siapa dekat sini? Hai. Noni Halil. Hai, Zalina Kasim. Hai, Jovena Lim Kauchai. Hai, apa khabar? Apa khabar orang di sana? Saya nak tegur juga. Adam, alhamdulillah masih lagi dekat sini. Puan, saya dah PM puan tadi dengan Encik Muhammad apa tadi Saya dah PM tadi Encik Mustafa Kamal. Saya dah PM tadi Arif Mardiah. Good. Saya dah PM lah tadi, yang pentingnya kan, yang menjawab soalan saya tadi tu, yang dare to answer my question. If dah habis live ni, saya harap korang boleh reply, kita akan communicate bersama-sama lah. And saya really appreciate kalau katakan Arif Mardiah kita boleh communicate lebih sikit, because I think you know something tentang benda ni dan boleh membantu lebih ramai lagi orang. Saya harap sangat ada ramai lagi orang boleh membantu saya bersama-sama dengan saya. Sebab kalau buat sorang-sorang kita rasa penat juga kan, kita rasa macam down juga. So bila kita ada satu team yang benar-benar faham tentang direction kita, insya-Allah Malaysia will be a better place. Right? Okay, macam ni. Kat mana aku tadi? Sini. Dalam proses nak turunkan berat badan kan, it's not just about drinking enough water. Ada banyak lagi sebenarnya. Kita kena makan makanan yang seimbang. Kita kena tahu how many calories yang kita kena makan.
Okay, nak tahu pasal calories ni sebenarnya hanya baru-baru ni je. Baru tak baru pula, dah lama jugalah kot kan. Tapi kira baru lagi lah as compared to like 20 to 50 years ago. Yang pasal tentang kira kalori ni kan. Semua orang boleh kurus juga tanpa kira kalori, tapi kena tahu jaga makan macam mana. And cara pemakanan macam mana tu kita kena guna cara falsafah sikit kan. Dalam hadis pun disebut kita kena makan sebelum rasa lapar dan kita kena stop bila kita rasa kenyang. So macam mana kita nak tahu bila kita rasa kenyang masa kita tengah makan tu kan? So macam kita pun confused dah letak dah makanan kat pinggan. Makanan banyak lagi ni, tak habiskan membazir. So macam mana kan? So that's why lah datangnya konsep kalori ni, supaya kita boleh makan berdasarkan apa yang kita boleh makan. Macam hadis ni disebutkan tentang kita kena makan sebelum rasa lapar dan kita kena stop bila kita sebelum rasa kenyang. Hadis ni masa tu tak ada fast food, tak ada makanan yang high kalori tapi tak mengenyangkan. Ada makanan, banyak juga makanan yang low kalori tapi mengenyangkan. Masa tu banyak, maksudnya benda-benda macam tu ada pada buah lah kan basically. So siapa sini nak faham tentang kalori? Saya nak cerita pasal kalori sekarang ni. Saya nak tengok bila view naik dulu, baru saya akan cerita. Saya nak tunggu sampai dia naik sampai ke 25 lah. 20 orang dah tengok sekarang. Saya nak kira sampai ke 25. Saya 22 dah, alhamdulillah. Saya nak lepas masuk ke 25 saya nak kira. Saya nak beritahu tentang kalori, tentang something yang sangat-sangat relate dengan kalori. Siapa sini nak tahu tentang kalori? Nak faham tentang kalori? Apakah itu kalori? So kalau bila numbers tu dah increase sampai ke 25 orang yang tengah menonton sekarang, saya akan share. And siapa yang berminat boleh tekan button like ataupun love, dan saya akan tahu juga sebenarnya yang korang pun berminat nak tahu tentang kalori ni. Hello Muhammad Azmi Omar. Hello Harita Haji Nordin. Hello Maharaja Semut. Maharaja Semut. Hello Jobina. Hi Miss Lisa Bengi. Okay, now the number is close, 24 dah sekarang kan. Saya nak target sampai 25 buat cerita ni. Thank you for the likes. Apakah itu kalori? Apakah itu kalori? Kalori itu adalah maksudnya unit tenaga. Unit tenaga kepada pemakanan kita, unit tenaga kepada aktiviti yang kita lakukan. Contohnya macam pernah tak nampak satu iklan, dan 30 orang dah cerita sekarang ni kan. Pernah tak nampak satu iklan kalau kita makan let's say kalau kita makan Snickers, kita kena buat burpees sebanyak 50 kali untuk bakar balik that Snickers kan. Maksudnya macam there is cara untuk kira dan cara untuk bakar, cara untuk makan dan cara untuk bakar dia. Tapi kita kena faham dulu how many calories yang kita perlukan. Kita bukannya kita makan bakar. Ada juga calories yang kita perlukan tanpa kita buat apa-apa. Nama dia adalah basic metabolic rate. Okay. Basic metabolic rate ni ataupun BMR, saya try to make it simple. Saya try to make it very very simple dan very very mudah untuk orang faham. Kalori ni macam saya cakap tadi adalah sumber tenaga. Okay. Bila kita cakap tentang sumber tenaga ni, kita kena faham kita sendiri kita perlukan tenaga untuk kita bercakap, untuk kita berdiri, duduk, baring, berfikir, bernafas, jantung kita berdegup, kita punya paru-paru berfungsi dengan baik, kita punya internal organs yang lain pun kan berfungsi dengan baik, kidneys, hati dan sebagainya. Kita perlukan a fixed number of calorie untuk kita dapat teruskan kehidupan. Tetapi kita kena juga tambah sikit extra kalori berdasarkan apa aktiviti yang kita lakukan hari-hari. Contoh, orang yang hanya pergi kerja, pergi balik, keperluan kalori dia tak sama ataupun kurang berbanding dengan orang yang pergi exercise setiap hari. Okay, orang yang bekerja dekat office 9 to 6 every day, yang pergi ke office, balik rumah tidur, yang weekend dia pula dia selepak kat rumah aja, tak sama keperluan kalori dia. In fact, keperluan kalori dia adalah sangat rendah berbanding dengan orang yang aktif, yang selalu exercise setiap hari, walaupun berat badan dia sama, walaupun tinggi dia sama. Betul.
Betul. Okay. So, bila kita faham tentang konsep ni, kita kena faham bahawasanya keperluan kalori tu masing-masing tu lain. Orang lain keperluan kalori dia, bergantung kepada banyak perkara tentang bentuk fizikal dia dan bentuk aktiviti seharian dia juga. Okay. So, bila kita faham tentang konsep tu, bermaksud kita kena kira sendiri berapa keperluan kalori yang kita perlukan hari-hari. So, untuk Tuan Arif tadi, untuk Mustafa Kamal tadi, kan, dengan Puan Aan Adam tadi, saya dah message each and every one of you. Boleh tengok balik message tu. Saya dah message kan, saya dah bagi how much kalori yang korang perlukan. How much kalori yang korang perlukan untuk turunkan berat badan dan how much kalori yang korang perlukan untuk increasekan berat badan. Depends pada korang punya preference masing-masing. Macam Encik Arif Mardiah cakap, makan roti canai sekeping pun nak buang kalori kena berlari 5 km baru hapus kali tu. Ambil kau sekeping roti canai 5 km kena lari. Macam kita lari 1 km pun dah sakit buah pinggang. Ni kan pula nak lari 5 km kan. Ada 2 buah pinggang je, lagi 3 mana cakau. So, gurau-gurau. So, point ni adalah keperluan kalori tu masing-masing berbeza kan. So, bila kita makan pula, tadi kita bakar kan apa yang kita perlukan berdasarkan apa kita punya lifestyle dan apa kita punya pemakanan hari-hari. Now kita nak bercakap juga tentang berapa banyak kalori yang kita kena makan. Let's say keperluan kalori saya adalah sebanyak 3,200 kalori. Kenapa? Sebab berat badan saya macam ni, tinggi saya macam tu. Saya punya activity level saya seminggu 6 kali saya pergi ke gym. 6 kali seminggu saya pergi ke gym. Saya spend masa sejam ke sejam setengah. Campur pula dengan saya berjalan, naik, buat benda lain kan. Saya bekerja, semua benda. So, saya perlukan 3,200 kalori sehari. Tetapi saya makan 2,400 kalori sehari. Kenapa? Sebab pertama, saya nak bakar lemak lagi banyak. Kedua, saya nak make sure pemakanan saya boleh lagi perform dekat gym, dekat rumah, pada kerja saya still lagi boleh berfikir dengan cara yang betul, tak foggy fikiran saya. Saya nak pastikan saya tak terlalu macam ter-affected, macam pengantuk sangat dan sebagainya. Saya kena tahu saya tak boleh ambil kalori terlalu rendah sangat. Sebab kalau saya ambil kalori terlalu rendah sangat, banyak benda akan impacted. Antaranya, saya akan mengantuk kerjanya. Saya nak tidur je kerjanya. Ataupun saya akan rasa macam saya rasa macam tak larat, tak bermaya nak buat apa-apa kan. So itu kalau katakan kita ambil kalori terlalu rendah. Tetapi on the other hand, kalau katakan keperluan kalori saya 3,200, saya makan lebih daripada 3,200, contohnya 4,000 kalori sehari. Jadi apa akan berlaku pada saya? Saya akan rasa macam energetik lah, rasa macam dan sebagainya lah. Dan apa yang akan impact juga adalah saya akan naik berat badan saya dalam tempoh masa yang terlalu singkat. Sebabkan 4,000 kalori dan 3,200 kalori, beza 800 kalori sehari tu pun dah terlalu impactful dah terhadap apa yang kita makan hari-hari. So, kita kena tahu how much kalori yang kita perlu bakar, how much kalori yang kita perlukan dan how much kalori yang kita perlu makan. Kalori tu adalah sangat penting dalam sekarang ni lah. Sebabkan sekarang ni kita kena faham tentang kalori. Dulu mungkin tak perlu faham sebabkan dulu tak ada fast food, ataupun dulu tak ada makanan yang berkalori tinggi tapi tak mengenyangkan. Faham tak maksud saya? So kalau katakan kita nak pilih makanan, kita kena pastikan kita makan makanan yang berkalori rendah tapi dia fulfilling. Maksudnya macam kita makan buah ke makan sayur ke kan. Buah, sayur, semua tu adalah kalori rendah, tapi kita akan rasa kenyang. Kita akan cepat rasa kenyang lah maksudnya kan. Sama juga macam fast food, bukan sama juga, opposite kan. Secara terbaliknya, kalau kita makan makanan macam McDonald kan, macam makan burger seketul tu kan. Minggu lepas saya makan Prosperity Burger. Lama dah tak makan, setahun lebih tunggu kan. Prosperity Burger tu sahaja dah sama banyak dengan burger set dia dengan semua tu sedalam 1,000 kalori.
1000 kalori tu bersamaan dengan 2 pinggan nasi. Macam 2 pinggan nasi tu kena makan. Apa yang masuk saya kat sini adalah apa yang kita makan tu kita kena faham apakah impact dia kepada badan. Kalau kita faham impact dia, lain cerita. So saya pun ada juga buat macam ajar orang. Saya hari Isnin lepas kemarin dengan Jumaat lepas saya ada buat kelas nutrition, kelas asas nutrition. Saya ajar tentang kalori, saya ajar tentang semua selok-belok berkenaan dengan kalori. Dan alhamdulillah ramai yang dah habis daripada situ, dia faham serba sedikit dan dia keep on contact saya balik. Dia nak saya train dia, nak saya coach dia secara personal tentang macam mana caranya untuk lebih faham tentang keperluan kalori masing-masing. Sebab macam saya sebut tadi, tak kalori Mr. A dan kalori Mr. B lain-lain, walaupun berat badan dia sama ataupun even aktiviti dia pun sama, lain-lain. Keperluan kalori lelaki dan keperluan kalori perempuan pun lain-lain. So kita kena faham dekat situ. Kita kena kira each and every one of you. Nak tahu pasal kalori ni dia bergantung juga pada umur kita, pada jantina, pada tinggi kita sekarang, pada berat kita, pada body fat percentage kita, pada activity level kita dan sebagainya kan. So banyak lagi impact dekat situ. Kalau kata kita tak faham how much kalori yang kita perlukan hari-hari. So kalau kita makan main bedal je, so berhati-hatilah sebabkan kita tak kontrol makan. Jadi kita susah nak kontrol berat badan kita. So saya selalu cakap kat sini pada klien saya adalah eat mindfully, bukannya eat carefully. Kita boleh makan apa-apa pun sebenarnya, cumanya kita kena makan secara mindfully kan. Kita kena tahu apakah pemakanan itu akan memberi impact yang macam mana kepada badan kita. So far clear tak yang ada dekat sini? Clear tak? Maksudnya faham tak apa saya cakap? Ataupun saya cakap terlalu laju ke, saya punya slang bahasa Melayu macam terlalu king koko sangat ke kan? So kadang-kadang bila dah bosan-bosan tu, mulalah tu aku nak masuk air. King koko. So saya nak tahu dekat sini faham tak apa saya cakap, ataupun perlu saya ulang lagi sekali tentang apa yang saya cuba sampaikan dekat sini. Saya really appreciate kalau katakan korang boleh komen ke, like ke, nak tunjukkan bahawa korang faham apa yang saya cakap. Hello Lina. Hello Alina Lina. Korang nama sama ke? Hello Aan Adam. Nanti saya reply PM. Hello Hanita Haji Nordin. Siapa lagi dekat sini? Hai Cik Lailatur Badariyah. Hello Tuan Asrin. Hai Zalina Kasim. Hai Mailisa Bengi. Okay. First of all, I mean, saya nak ucapkan terima kasih lah pada those yang ada lagi dekat sini, yang masih lagi memberi support kepada saya. Sebab every comment, every likes dan likes and comment semua tu really memberi impact kepada saya untuk meneruskan lebih lanjut tentang apa yang saya cuba buat ni kan. Dan ia juga membantu saya juga untuk meramaikan lagi crowd yang ada dekat sini kan. Bila setiap kali korang komen, setiap kali korang like, dia akan membantu serba sedikit virality of this video. Saya bukan nak buat video viral macam Zul Arifin buat apa benda dah tu kan. Macam pun tak tahu. Dan macam siapa tu, Dai seorang tu kahwin 18-19 kali tu kan. So this is not the virality that I'm looking for. I'm looking for something yang boleh membantu saya juga supaya message saya ni akan tersampai kepada lebih ramai orang. Korang rasa apa yang saya sampaikan ni adalah benda yang bermanfaat ke tak? Itu je saya nak tanya. Adakah korang rasa apa yang saya buat ni? Thank you Mailisa Bengi. Bersabar. So far yang korang rasa ni, apa yang saya share ni adalah something yang memberi manfaat ke ataupun tidak? Kalau memberi manfaat, insya-Allah saya yakin orang lain pun akan dapat manfaat dekat situ juga. Kalau korang rasa macam tak beri manfaat, insya-Allah saya akan cuba improvise content saya supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat dekat sini. Ulang baru tengok. Zaitun Ali. Ulang baru tengok. Okay, tak apa. Point saya kat sini adalah saya je nak membantu mereka yang ada masalah berat badan supaya mereka akan dapat
sesuatu, by 2020, saya yakin setiap tahun ramai orang akan letakkan New Year resolution dia untuk turunkan berat badan. Siapa kat sini angkat tangan? Terima kasih Mailisa Benggi, Muna Faad, Zalina Kasim. Terima kasih, Alhamdulillah. Itu yang saya nak sebenarnya, supaya ramai orang akan dapat manfaat dekat sini. Alhamdulillah. Alright, saya punya apa yang saya cuba nak bantu adalah followers yang mungkin nak dapatkan berat badan yang terbaik pada tahun 2020. Saya dapat bantu diorang. Saya akan cuba bantu mereka supaya dapat memberi manfaat kepada saya. Oleh itu, followers yang rasa mungkin macam nak saya guide secara personal, sebabkan kira tentang kalori ni is macam lain orang lain keperluan masing-masing kan. Jadi saya letakkan pin comment dekat each and every group dan live kat sini, nombor telefon saya yang korang boleh klik dan terus access kepada saya, dan kita boleh berwhatsapp macam mana caranya untuk kita lihat how much calorie yang korang perlukan. Again, keperluan kalori korang berbeza-beza. So bila keperluan kalori korang berbeza-beza, korang kena faham how much calorie yang korang perlukan. Saya yakin ramai yang pernah cakap, kenapa engkau makan macam ni, macam banyak, tetapi kau tak naik berat badan? Aku makan sikit je, gemuk. Why? So itu adalah kalori punya topik. Bukannya pasal boleh saka ke tak boleh saka kan. Nak tahu lebih lanjut secara PM, nak tahu keperluan, okey, boleh PM saya Mailisa Benggi. Itu saya dah letak link dekat pin komen tu. Boleh PM saya. Saya nak bantu seramai mungkin orang, dan sesiapa yang PM saya sekarang, saya akan bagi dia e-book 12 tips cara kurus dalam 7 hari secara percuma. Macam best tak? Siapa nak bagi benda macam tu? Cuba cerita sikit. So point dia kat sini adalah saya cuba bantu seramai mungkin orang. This is what I'm trying to do. So saya nak tengok komitmen each and every one of you juga. So bila kita ada komitmen yang macam tu, bila kita dah ada komitmen yang sebegitu, insya-Allah kita akan dapat faham, kita akan lebih tahu lagi juga tentang apakah yang kita nak. Cik Jaitun Ali ataupun Puan Jaitun Ali, tak pasti nama panggil Jaitun. Encik ke Puan saya tak tahu gambar macam kedua-duanya ada. Boleh PM saya dekat pin komen tu. Boleh link, boleh klik dekat link situ dan boleh terus ke WhatsApp saya. Dah ada berbelas juga orang yang dah PM saya, dan saya nak bantu each and every one of you. Dan saya juga ada buat coaching. Saya ada juga buat coaching tentang untuk bantu korang, sebab tahu saja keperluan kalori tak cukup. Kalau kita tahu saja keperluan kalori tak cukup. Puan Nur Kasma Diana Muhammad, boleh PM saya, boleh tekan link WhatsApp tu sekarang. PM saya sekarang, sebab lepas habis live ni saya yakin semua benda ni akan hilang. So PM saya sekarang, saya nak bantu korang. Hello Raja Satria. Saya nak bantu korang untuk mencapai berat badan yang ideal. Okay, thank you. Alright Chun. Alright, di samping korang nak tahu tentang macam mana cara nak faham calories ni dan sebagainya, okay, korang pun kena tahu juga macam mana caranya untuk korang makan berdasarkan kalori. Bermaksud korang perlu belajar macam mana cara nak track makanan, macam mana nak exercise supaya kita boleh balance out kalori kita berdasarkan activity level kita dan sebagainya kan. Saya nak bantu orang kat situ. Siapa yang nak dibantu kat situ, boleh PM saya sekarang. Saya akan bagi e-book tips kurus, 12 tips kurus secara percuma. Saya akan bagi juga bantuan, saya akan kirakan kalori untuk diorang supaya mereka akan dapat pemahaman, supaya kita akan dapat pemahaman tentang macam mana caranya untuk turunkan berat badan dengan cara yang sangat simple. Ramai orang kat sini, saya yakin ramai orang kat sini dia stuck kat mana? Mungkin dia dulu daripada 120 km mungkin dia dulu daripada 120 kg 120 km datang apa pula kan. Ada yang dulu asalnya 120 kg
Alhamdulillah, berdasarkan khidmat nasihat sesiapa entah, dia dapat turun sampai ke 80 kilogram. Alright. Bila dah 80 kilogram, target dia sebenarnya 60 kilogram. Tapi dia stuck dekat situ. Dia tak tahu macam mana caranya untuk turunkan berat badan beyond 80 kilogram tu kan. Dia tak tahu macam mana caranya untuk turunkan berat badan sejauh itu. Jadi apa yang dia buat adalah Puan Zaitun Ali, saya rasa saya dah dapat dah PM daripada Puan. Nanti saya akan reply each and every one of you, InsyaAllah lepas habis live ni Kita try to make it quick. Alhamdulillah saya dah dalam berbelas juga yang dah PM saya. Saya nak bantu mereka, sesiapa yang PM saya pada hari ni sebelum habis live saya ni, saya akan bagi dia e-book secara percuma. Dalam e-book tu saya dah cerita, saya kompreskan semua benda yang saya belajar daripada klien-klien saya, apa masalah diorang, apa diorang punya permasalahan untuk diorang turunkan berat badan. Jadi lepas dah saya compilekan ke semua sekali, saya buat dalam satu e-book dan saya share kat semua orang. Okey. Untuk belajar sesuatu kan, ada juga kita boleh belajar melalui kesilapan kita. Ada juga kita belajar daripada kesilapan orang lain. So saya suka belajar daripada kesilapan orang lain juga. Sebab apa? Bila kita belajar daripada kesilapan orang lain, kita akan tak semena-mena akan faham tentang macam mana caranya untuk kita tak langgar dinding macam orang itu. Faham tak maksud saya? Maksud saya gini, simple. Saya tahu, contohnya macam katakanlah saya ni buat bisnes, katakan saya buat bisnes. Saya buat bisnes, saya tak tahu sama ada saya nak buat option A ke option B. Mamat ni pula yang saya nak belajar daripada dia. Dia dah pernah buat option A dan option B. Dan dia tengok option A dan option B, kedua-duanya tak okey. So dia buat option C. Adakah saya masih lagi nak buat option A dan option B? Mestilah tak kan, sebabkan saya nak buat something yang saya betul-betul certain apa yang saya buat tu akan membantu bisnes saya. Tak jauh pun dengan macam nak kuruskan badan ni kan. Tak jauh pun. Kalau katakan saya dah dapat susun ke semua klien-klien saya punya masalah, apakah masalah-masalah dia untuk turunkan berat badan, saya dapat compilekan dalam bentuk 12 tips secara mudah dia fahami. Saya ada contoh gambar bagi semua. Adakah korang nak ikut juga kesalahan-kesalahan tu? Mestilah tak kan, mesti dah simple lah tu. So e-book ni dah comprise of all the mistakes yang klien saya pernah buat untuk turunkan berat badan. And kadang-kadang mistakes tu adalah mistake yang bodoh-bodoh je, tapi dia buat juga. Dia tak sedar ke apa, saya tak pasti. Saya tahu dia tahu. Saya rasa ramai orang tahu tentang macam mana cara nak kurus, tapi semua orang tak faham in detail secara teknikalnya macam mana kan. Macam kita nak ni, macam katakan kita nak bawa kereta, nak jaga kereta tu, okey, kau kena jaga kereta kau. Hantar kereta pergi servis, cuci kereta. Tapi kita tahu tak, bila kita nak servis kereta tu, kita tahu tak servis tu tukar minyak apa? Tahu tak kita nak bila kita punya masalah kereta ni tiba-tiba keluar lampu ni, apa kita nak buat? Apa masalah dia? Kita tak tahu secara teknikal. Kita tahu secara macam verbally, kau kena jaga kereta kau. So macam sama juga macam tu kan. Sama juga macam korang. Semua orang tahu nak turunkan berat badan. Macam semua orang reti nak jaga kereta, tapi tak semua tahu nak turunkan berat badan tu macam mana secara teknikal. Faham tak maksud saya? So, saya nak bantu korang. Dengan mengajar macam mana, ataupun coach korang macam mana caranya untuk turunkan berat badan dalam tempoh masa yang sangat singkat. Saya tak jual sebarang suplemen. Saya tak jual sebarang bengkung ke krim kurus ke apa benda. Saya tak jual sebabkan itu bukan saya punya cara untuk membantu orang. Sebab kalau nak bantu orang, kalau orang rasa terbantu dengan benda-benda tu semua, insya-Allah dah lama dah Malaysia bukan lagi ada masalah berat badan. Nak turunkan berat badan bukannya dengan cara suplemen, tapi dengan cara makan yang betul. Setuju tak apa saya cakap? Setuju tak apa saya cakap? Nak kurangkan berat badan, benda pertama sekali kena buat ialah jaga makan. Setuju tak? Like.
Ada love. Thank you Nur Saifah Osman. I see you. Right, thank you Johnny Ginggu. Siapa setuju, saya tanya balik, siapa setuju dekat sini nak turunkan berat badan? Benda pertama sekali dia buat, dia kena buat ialah jaga makan. Like, thank you. Walaupun tak seberapa. Demand pula kan. Yes, betul, saya agree. Terima kasih Puan Jaitun ataupun Tuan Jaitun, saya tak pasti, nanti salah, saya tengoklah. Nanti kita berinterview lah kan. Dah PM saya kan. Okay, tu yang pertama. Setuju. Pertama, semua orang setuju dekat sini nak turunkan berat badan kena jaga makan. Persoalan, macam mana nak jaga makan? Jeng. Itu soalan pula. Nak jaga makan apa? Ada yang kata jaga makan tak payah makan nasi. Ada cakap nak apa? Nak jaga makan tak perlu makan makanan berminyak, tak perlu minum air manis. Kan? Semua tu betul, tapi adakah tepat? Adakah tepat? Sebab tu kita kena faham konsep kalori. Bila kita faham konsep kalori, sebenarnya aku boleh makan lagi ni sebenarnya. Dah aku berlapar je ni. So itu satu. Kedua, semua orang tahu nak turunkan berat badan kena exercise. Betul tak? Selain daripada jaga makan, korang kena exercise. Betul tak apa saya cakap? Kalau katakan korang nak turunkan berat badan. Kan. So selain daripada, saya nak tanya pendapat korang dari sekalian. Kalau katakan korang boleh komen. Kalau segan, tekan button like ataupun love, ataupun button muka menangis ke, muka marah ke, apa benda semua kat situ kan. So nak turunkan berat badan, selain daripada jaga makan, kita kena exercise. Betul tak apa saya cakap? Setuju tak? Ataupun hanya jaga makan je dah cukup? Jeng. Ada satu like saja. Betul. Ya. Okey. Betul. Selain daripada kita exercise, selain daripada kita jaga makan, kita pun kena exercise juga. Tapi siapa sini nak tahu exercise apa yang sesuai untuk orang turunkan berat badan? Siapa sini nak tahu? Exercise ada banyak tau kat luar sana. Ada banyak. Macam saya nak turunkan berat badan, ataupun saya nak exercise, saya buat deadlift 130 kilo. Saya buat squat 120 kilo. Saya buat bench press 100 kilo. Adakah saya boleh suruh orang buat benda yang sama juga? Especially baru orang pertama kali pergi ke gym. Tak boleh kan? Ada tak saya boleh tak kalau katakan saya suruh exactly diet 70%, exercise 30%. Exactly. Bro, kau macam ada banyak benda tahu doh. Kita kena berkomunikasi ni. Kita kena berkomunikasi sebenar-benarnya. Sebabkan I know you know something tentang ni. Kita kena berkomunikasi sebabkan saya nak kita sama-sama membantu orang. Alright. Mungkin juga kan, bila kita exercise, bila kita ajar orang exercise, orang tu ada masalah lutut, kita suruh dia buat macam-macam benda. Huyo, siapa marah aku ni? Syamsul Adino Syamsuddin, dia marah saya kenapa? Alamak, minta maaf lah. Minta maaf lah, tak tahu pula ada orang nak marah aku kat sini. Okay, point dia sini adalah simple. Setiap orang ada masalah masing-masing kan? Macam saya punya masalah pada lutut, tapi alhamdulillah dah okey. Ankle dah okey. Sekarang ni yang paling tingling sekali adalah kawasan ni. Kawasan shoulder, kawasan apa tu, clavicle ni kan. Itu adalah benda kawasan yang tubuh saya masih sakit. Lutut saya masih sakit tapi alhamdulillah dah recovered. Macam mana saya recover benda ni semua? Sama juga soalan dia, macam mana caranya untuk saya ajar seseorang itu untuk exercise kalau dia ada sakit-sakit badan, sakit belakang ke, sakit bahu ke, sakit lutut ke, sakit apa ke kan. Takkan saya nak suruh dia buat exercise yang eksesif. Mesti tak boleh kan. Mesti nak tahu, mesti dia nak tahu exercise yang sesuai untuk diri dia. So bila dia dah belajar exercise yang sesuai untuk diri dia, percayalah cakap saya, korang akan jadi macam saya. Macam mana? Okay, saya cerita sikit. Last year pada 30 hari bulan 9 tahun 2018, saya bermain bola di Padang Kajang, Stadium Kajang. Saya terinjet lutut saya disebabkan padang tu tak rata. Okay, bila padang tu tak rata, apa jadi?
saya injured lah lutut saya kan. Saya tertwist lutut saya dan sudahnya saya punya badan ke sana, saya punya tapak kaki menghadap ke sana, meletup lah saya punya lutut. So doktor bagi tahu saya ada meniscus tear. Meniscus tear tu apa? Antara dua tulang tu, meniscus tu tulang yang satu macam support, macam dia punya suspension lah lebih kurang kan, supaya antara tulang ke tulang tu tak makan each other, tak haus kan. So itulah gunanya meniscus tear. Apa saya buat dalam masa 3 minggu, saya tak workout langsung. Lutut saya bengkak, saya tak boleh nak berjalan. Kalau nak berjalan pun kena papah, saya tak dapat nak bengkokkan kaki saya. Bila saya tidur, saya kena pastikan lutut saya naik sikit. Saya tak boleh nak tegak lutut saya kan for 3 weeks. Tetapi pada minggu yang keempat, 3 minggu tak pasti kan, saya gagahkan juga saya pergi ke gym, saya exercise, saya kuatkan muscle-muscle peha, saya punya hamstring, saya punya calf, apa semua, saya kuatkan muscle kat situ. Sudahnya saya punya lutut tu dah tak sakit sangat dah. Sakit-sakit juga sebenarnya. Kalau salah angle berjalan sakit, tapi tak sesakit macam mula-mula saya kena. Saya tak pergi operate, saya tak buat apa-apa pun. Saya pergi urut sikit dengan exercise. Itu je dah boleh membantu. So, apa yang saya punya conclusion dekat sini? Let's say, kalau katakan korang ada masalah badan, kan? Saya punya knee sakit, saya punya wrist sakit, saya angkat dumbbell salah angle, meletup sakit juga, tapi alhamdulillah dah okey. Saya punya knee sakit sampai sekarang tak okey lagi, tak tahu macam nak buat. X-ray pun tak ada apa-apa kata dia. Lutut saya sakit dah okey, ankle saya sakit pun dah okey. So maksudnya macam mana dengan cara exercise tu boleh membantu juga those yang ada masalah kesakitan tubuh badan tu lah kan. So point is kat sini, setiap orang ada restriction dia. Okay, saya tak boleh nak ajar korang makan apa berdasarkan apa yang saya makan. Sebab tekak saya dengan tekak korang berlainan. Mungkin saya berbangsa Melayu dengan korang yang mungkin ada yang bukan bangsa Melayu, lain tekak dia. Hari ni kan, for your information, hari ni saya masak ayam masak merah. Ayam masak merah #Sado style. So kenapa macam tu? Sebabkan saya masak masakan tu berdasarkan apa yang saya tahu benda tu akan bagi impact apa kepada diri saya. Saya cukupkan protein, saya kurangkan fat, saya cukupkan apa benda semua. So dengan cara makan itu saja pun dah cukup dah nutrition saya pada hari ni. So adalah makan nasi juga kan, saya juga apa semua kan. So point is, eat mindfully. So each and every one of you saya tak boleh nak bagi apa yang saya makan pada korang. Sebabkan apa yang saya makan tu lain, korang punya tekak lain. So saya tak fair untuk saya paksa korang makan apa yang saya makan. Mungkin korang tak makan ayam, mungkin korang makan seafood ke, mungkin sebab kat Sabah. Kat Sabah, siapa sini orang Sabah tadi saya nampak tadi? Siapa sini orang Sabah? Mai Lisa Bengi, orang Sabah kan? Orang Tambunan. Saya suka pergi Sabah dulu kan. Saya suka pergi Sabah. Contohnya macam orang Sabah mungkin seafood dia murah, banyak kan. So seafood mungkin lebih suka makan seafood. Saya punya favourite ketam, lobster semua kan. Tapi sebabkan sini mahal nak mati, so makanlah apa yang boleh dimakan. Daging ke, ayam ke, ikan ke, sotong ke, udang ke, okey lah. So point is kat sini, setiap orang ada preference makan masing-masing. So macam mana caranya korang tak perlu nak ubah 100% pemakanan korang still lagi boleh turunkan berat badan. So PM saya sekarang untuk saya bantu, untuk saya boleh ajar konsep kalori pada each and every one of you. Okay, so saya juga buat coaching supaya korang boleh dapat coach, korang boleh dapat dapat dibimbing supaya dapat turunkan berat badan dalam tempoh tak lama pun, sebulan je. Sebulan insya-Allah dah nampak kesan. Kalau katakan korang betul-betul ikut plan saya, betul-betul ikut nutrition, plan in term of exercise dan nutrition plan saya, insya-Allah saya yakin berdasarkan apa yang saya dah buat selama ni, saya dah bantu ramai orang dah, dan saya nak extend whatever that I know to each and every one of you yang ada dekat sini, dan insya-Allah kita akan sama-sama memberi manfaat kepada orang-orang lain. Sebabkan saya still percaya dan saya berpegang kepada apa mentor saya cakap, which is bukan mentor pun, tu hadis juga. Sebaik-baik manusia lah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain, dan saya nak jadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain itu. Alhamdulillah. Okay, I think that's all for now.
Saya akan reply semua WhatsApp yang diberikan kepada saya. Saya akan reply semua PM yang diberikan kepada saya. So siapa kat sini yang masih lagi belum WhatsApp saya, yang nak faham tentang pemakanan, nak faham tentang cara macam mana nak kurus, PM saya sekarang. Sebab saya yakin once saya klik finish je live ni, link tu mungkin akan padam. So mungkin korang susah nak cari apa semua kan. So why not sekarang try PM saya sekarang. Saya dah letak link dekat pin komen WhatsApp saya sekarang untuk dibimbing ataupun untuk tahu lebih lanjut macam mana caranya ataupun apakah keperluan kalori each and every one of you. Alright, that's all for now. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang memberi komen, feedback dan sebagainya, yang memberi like, yang beri love. Ada yang buat muka marah kepada saya tak tahu kenapa. Saya harap saya tak menyinggung perasaan dia. Alright, saya juga nak mengucapkan terima kasih juga kepada the people yang memberi saya semangat juga kan, pada isteri saya, pada anak-anak saya, pada team saya yang memberi semangat kepada saya, yang bahawasanya this is the way untuk reach to more people. So I do that, and honestly speaking, like few months ago saya segan nak buat live macam ni, tapi lama kelamaan it has been an addiction kepada saya, sebabkan saya tahu this is my goal. My goal is to help more people. Saya harap ada 200 orang subscriber saya next year, each month, supaya mereka akan dapat dibimbing dan dibantu throughout the year. Dan saya harap juga saya akan dapat menurunkan secara kumulatif semua berat badan orang sebanyak 10 tan ataupun 10,000 kilogram sepanjang tahun depan. So are you part of this challenge? Adakah korang nak menjadi part of this journey? Kalau yes, klik that pin komen tu sekarang. Kita akan tengok dulu macam manakah caranya untuk kita sama-sama membantu diri sendiri. Macam mana caranya untuk kita sama-sama bercollaborate untuk menurunkan berat badan each and every one of you. Dan jumpa lagi esok insya-Allah pada Sembang Bimbang Live dengan buat fitness Q&A tanya Bam Syah. InsyaAllah esok pukul 10 malam kita akan buat lagi. Setiap hari insyaAllah saya akan buat benda ni setiap hari. So alright, thank you very much for watching. Saya doakan korang semua sihat dan berjaya. Saya doakan korang berada di dalam keadaan yang sangat-sangat happy esok hari Khamis dan next hari Jumaat. Hari ini cuti pada untuk orang Selangor, dan saya harap korang semua berada dalam keadaan limpah kurnianya hendaknya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.